Sehingga Imam Al-Bannani rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalaulah boleh dibaca selain daripada Al-Quran di dalam solat, maka hikam dibaca di dalam solat. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهم السلام وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي وإلى سيدنا الإمام أبي عباس المرسي وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري صاحب الحكم وإلى جميع سلسلة الشاذلية وإلى جميع طرق الصوفية وإلى جميع الأولياء المشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah pada hari ini kita akan mula syarahan bagi kitab Hikam Al-Imam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Jadi hikam ini ada lebih kurang 200 lebih hikam. Yang ini merupakan kalam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah dengan ilham yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Dan dalam hikam ini bukan hanya terkandung di dalamnya ilmu tentang tasawuf, sebaliknya terkandung di dalamnya tauhid al-haqiqi. Tauhidul haqiqi maksudnya ini disebut dengan tauhidul amali yang diamalkan oleh para awliya dan para sufi. Dan ini pegangannya para sufi dalam i'tiqad mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Al-Bannani rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalaulah boleh dibaca selain daripada Al-Quran di dalam solat, maka hikam dibaca di dalam solat. Ini besarnya kedudukan hikam Al-Imam Ibnu Athaillah yang dikarang oleh Al-Imam yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu ta'ala. Hikmah yang pertama, min alamati li'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi salari. Maksudnya, di antara tanda pergantungan pada amalan, pergantungan seseorang terhadap amalan, kurangnya pengharapan ketika wujudnya kegelinciran. Jadi sebelum kita menjelaskan makna hikmah ini, saya akan menjelaskan beberapa perkara kepada para hadirin semua sebagai penerang di dalam perjalanan bagi menjelaskan maksud bagi hikmah pertama ini. Dan ini seperti yang telah disebutkan oleh Al-Allamah Al-Imam Al-Syaikh Muhammad Mustafa Abul Aila yang masyhur dengan gelaran Hamid di dalam kitabnya Min Athaillah fi Syarhi Hikam Ibni Athaillah. Kata beliau, pertama, ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan amal saleh serta meninggalkan amal yang buruk adalah hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-Nya. Jadi hamba perlu melaksanakan ibadah, melaksanakan taat kepada Allah, melakukan amal saleh. Jadi hak hamba kepada Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para hamba-Nya melainkan untuk mendirikan hak tersebut terhadapnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Para ulama mengatakan bahawa lam tadi bukan lam litta'lil. Jadi maksudnya bukan Allah menjadikan kerana sebab tersebut. Tapi lam tadi adalah lam lisayrurah. Ay liyasira 'abdan lillahi ta'ala. Untuk menjadikan hamba tadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Tamam?
Jadi maksudnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, iaitu menjadikan mereka hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka bagi hamba, kewajipan atas mereka apa dia? Melaksanakan hak tersebut, iaitu beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu makna. Yang kedua yang kita kena faham, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Maksudnya padahal Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu. Jadi berdasarkan ayat itu, perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi maknanya perbuatan kita juga adalah ciptaan Allah. Bagi hamba hanyalah kasbun. Kasbun dengan makna usaha. Namun hakikatnya kasbun atau usaha yang mereka lakukan juga kesemuanya ialah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kasb kita ada usaha tadi pun sebenarnya dijadikan oleh Allah. Jadi kulluna 'abdun lillahi subhanahu wa ta'ala. Semua kita ni adalah hamba kepada Allah. Itu kefahaman yang kedua. Jadi pemahaman pertama, hak makhluk kepada Allah adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat dengan perintah Allah. Hak kedua, segala kita dan juga amalan kita dan hatta kasbun kita adalah ciptaan Allah. Baik, perkara ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh itu sebagai sebab bagi mengangkat darjat di dalam syurga-nya kelak. Manakala amal buruk itu adalah penyebab kepada masuknya ke dalam neraka. Ini kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Ini ayat dalam surah Al-Lail, daripada ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Baik, dalam ayat ini disebutkan bahawa amal soleh akan menyebabkan tingkatan kita dalam syurga nanti berbeza. Lagi kuat amal solehnya dan lagi besar amal solehnya, lagi tinggi kedudukan syurganya. Jadi syurga ditentukan berdasarkan amal soleh yang dilakukan pada tingkatannya, dan neraka adalah sebab masuknya adalah kerana dosa yang dilakukan. Baik, kemudian beliau menyebut lagi bahawa diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhila ahadan 'amaluhu al-jannata." Tidaklah seseorang itu dapat masuk ke dalam syurga dengan sebab amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Maka lalu sahabat bertanya, tidakkah engkau juga ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bifadlin wa fadli rahmatihi fasaddidu wa qaribu wala yatamannayanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu an yazdada khaira wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba. Jadi tidak juga saya, kata Rasulullah, saya pun tidak masuk ke dalam syurga tadi dengan amal. Saya pun masuk dalam syurga, kata Rasulullah, adalah kerana rahmat dan fadilat daripada Allah. Dan katanya tentulah kebaikan pada amalan serta tuntutlah kebaikan pada amalan. Ini seddidu wa qaribu, dan serta janganlah berlebihan. Kata, namun hendaklah bersungguh-sungguh kalian dalam ibadah. Janganlah kalian mengharapkan kematian dengan segera. Jadi wala yatamannayanna ahadukumul maut. Jadi jangan berharap untuk segera mati. Tamam. Ini kerana kemungkinan jika seseorang itu dicatat kepadanya dengan kebaikan, maka kebaikannya mungkin bertambah, dan jika seseorang itu dalam kesilapan serta kesalahan, kemungkinan dia akan menuntut keredaan Tuhannya dengan bertaubat. Jadi jangan cepat minta nak mati, kerana kemungkinan amalan akan ada lagi selepas ni. Jadi bermaksud sini yang dipaham daripada kalam Al-Imam Ibnu Ajibah ketika beliau mensyarahkan tentang
Ada manusia ni, di kalangan manusia ada beberapa jenis manusia. Salah satunya adalah yang tidak mahu mati disebabkan kerana ingin menambahkan lagi amalnya. Ada yang tidak mahu mati kerana risau dengan amalan yang kurang daripada dirinya. Dan ada yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Kalau Allah ingin matikan dia, maka dia redha. Kalau Allah tidak mahu matikan dia lagi, dipanjangkan umur, pun dia redha. Maksudnya dia tak akan minta ketika belum sampai masanya. Faham? Jadi tidaklah berlaku pertentangan antara hadis ini dengan firman Allah, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Baik, dalam Quran, dalam hadis kata seorang tak akan masuk dengan amalannya. Dalam ayat Quran pula kata udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuk syurga dengan apa yang kamu lakukan, yang kamu telah kerjakan di dunia. Baik, bagaimana tak bertembung? Yang pertama kata tak masuk syurga dengan amalan, yang kedua kata masuk syurga dengan amalan. Dari sebahagian ulama menggabungkan maksud kedua-dua amalan, kedua-dua hadis tadi dengan ayat tadi, bahawa amalan itu tidak diiktibar melainkan jika ia diterima. Dan la ibrata illa bil qabul. Tak ada ibrah melainkan dengan qabul sahaja. Dan penerimaan amalan tersebut adalah semata-mata limpahan kurnia daripada Allah. Maksudnya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Maksudnya, kamu masuk syurga dengan apa yang kamu perbuat. Maksudnya, yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan penerimaan tadi adalah bimahadil fadl. Hanya semata-mata anugerah daripada Allah, bukan daripada mana-mana paksaan. Maka benarlah bahawa masuk ke dalam syurga adalah semata-mata limpahan rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini dipanggil tamhid ataupun muqaddimah bagi memahami hikam tadi. Nak faham, min alamati li'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Nak faham yang tu saja. Faham? Baik. Jadi amalan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebab zahir bagi memasukkan seorang tadi ke dalam syurga. Dan ianya juga merupakan alamat kepada limpahan kurnia nikmat Allah Ta'ala kepadanya. Dan ini kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulla syai' فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Dalam surah Al-A'raf. Tamam. Maka jelas kepada kita bahawa syurga itu tidak akan mampu didapatkan oleh kita dengan sebanyak manapun amal ibadah yang dilakukan. Kita tak akan masuk syurga dengan amal kita. Semayanglah 1000 tahun. Faham? Puasalah 3 juta tahun pun. Sedekahlah sampai habis kita punya sulak-sulak dalam pun. Saya dia apa? Kerana bukan semua yang kita bagi tadi, kalau bagilah banyak mana pun tak akan boleh untuk kita mendapatkan anugerah tersebut. Kerana dia bukan murah. Dan ini juga untuk mengajar kita agar tidak kita ni menumpukan kepada ataupun kita mengatakan bahawa kitalah yang menyebabkan masuk syurga tadi. Amalan yang saya buat itulah menyebabkan saya masuk syurga. Jadi dia tak nampak kepada Rabbul Amal tadi. Ataupun Rabbu Al-Khaliqul Amal tadi. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah merupakan, amalan ini hanyalah merupakan limpah kurnia sebenarnya. Ataupun syurga itu adalah limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Yang Allah redha serta merendahkan dirinya ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diredai, dirahmati dan akhirnya masuk ke dalam syurga, bersenang lenang dalamnya, mendapatkan nikmat, dapat melihat juga dengan keagungan dan kemuliaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yani wajah orang-orang mukmin itu pada hari itu berseri-seri, dan ini kerana memandang mereka akan Tuhannya. Jadi berkemungkinan jika untuk kita gabungkan antara ayat Quran dan hadis yang telah kita sebutkan sebelum ini, ayat-ayat Quran kita baca tadi, dan dengan hak yang telah disebutkan tadi, maka asal dimasukkan seorang dalam syurga itu adalah semata-mata limpahan kurnia Allah.
Tak ada sikit pun daripada amalan kita. Manakala masuk ke dalam istana dalam syurga pula, dan kedudukan dalam syurga itu ditentukan dengan amal. Jadi maknanya, bila ayat Allah Ta'ala sebut, kamu masuk syurga dengan amalanmu. Tiba-tiba dalam hadis kata, kamu tak akan masuk syurga dengan amalanmu. Tanakut? Tidak tanakut. Kenapa? Karena ikhtilafu wahdatis zaman. Karena berbeza salah satu daripada sebab yang 8 yang boleh menyebabkan berlaku tanakut. Ada syarat tanakut. Untuk berlaku pertentangan antara satu dengan suatu kenyataan, maka perlu ada 8 persamaan terlebih dahulu. Persamaan pada tempat, persamaan pada masa, persamaan pada individu. Dan seumpamanya ada wahdatis zaman dipanggil, ada 8 elemen yang perlu bersatu untuk menyebutkan kata berlaku pertentangan di antara satu dengan satu. Contoh seperti seorang menyebut, Zaid bangun semalam, kemudian dia sebut pula, Zaid tidak bangun semalam. Adakah itu pertentangan tu? Masa sama, Zaid pun sama, ditujukan tempat yang sama. Itu tak kenal tu. Tapi kalau sebut Zaid bangun, Zaid tidak bangun, berlaku pertentangan? Tak tentu. Karena boleh jadi Zaid bangun semalam, Zaid tidak bangun hari ini. Karena masa berbeza, maka tidak berlaku tanakut. Jadi ayat tadi tidak berlaku tanakut. Tanakut kenapa tidak berlaku? Karena ayat yang pertama, hadis Nabi memaksudkan, kata seorang tak akan masuk ke dalam syurga dengan amalannya aslan. Cara asalnya tidak masuk syurga dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Allah yang anugerahkan. Allah kasih kepada hamba ni, Allah bagi hidayah kepadanya, Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Allah kasih kepada hamba ni, jahat macam mana dia sekalipun, tengok-tengok akhirnya dekat mati, Allah Ta'ala bagi dia masuk syurga. Jadikan dia amalan ahli syurga. Masuk syurga dia. Tak faham? Dan ada hamba yang Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala tidak mau bagi kepada dia dengan rahmat tersebut, maka Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka. Baik, kalau masuk syurga pula dalam ayat yang lain, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, macam mana pula? Untuk menentukan pangkat dia dalam syurga. Maka amalannya adalah untuk menjelaskan atau menentukan di mana tempat kedudukannya dalam syurga nanti. Itu untuk kita faham sekarang tadi. Jadi berdasarkan apa yang telah kita sebut sebelum ini, bahagian ulama berpandangan bahawa seorang hamba itu tiada amal baginya. Ada amal. Ini kerana kesemua amalan adalah hakikatnya Tuhannya yang menjadikan. Jadi kita ada amalan, boleh bangga dengan amalan kita. Kita bagi sedekah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan apa kamu perbuat. Orang lain yang buat amalan, kita nak bangga dengan amalan kita. Kita nak rasa sombong dengan ilmu kita. Kita nak sombong dengan harta kita. Semua tadi ini Allah Ta'ala yang baik. Lepas tu hamba yang selalu istihdar ayat tadi dalam jiwanya, maka dia tak akan pandang dirinya. Hafiz. Jadi kalau dia pandang dengan dirinya pada ketika tersebut, maka dia akan pandang dirinya ada wujud. Kalau itu jadi dia akan kata, saya yang buat, saya yang itu, saya yang ini. Lah kali jadi apa? Ana. Dua ana tu. Satu yang boleh Fir'aun sebut, ana rabbukumul a'la. Sebab dia rasa dia yang buat. Tapi ketika mana hilang keanaan tadi, keakuan tersebut, maka ketika itu dia akan kembali kepada sifat Rabbani, ketuhanan, dan dia balik kepada menyandarkan segalanya kepada Tuhannya, Allah Rabbul Jalil. Tahu? Jadi kelompok yang berpandangan sedemikian adalah golongan arif billah. Ini arif billah yang tenggelam dalam lautan redha dan segala perkara yang telah ditetapkan serta berpegang teguh dengan tali qada. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi arif billah serah semua kepada Allah. Amalan dia Allah. Sesungguhnya redha dengan segala ketentuan Allah itu adalah wajib, sama ada ia baik ataupun buruk. Jika dipandang pada sudut ia merupakan kehendak Allah kepadanya atau perbuatan Allah terhadapnya. Namun ia menjadi tercela jika dipandang pada sudut al-kasb, usaha darinya.
jika kasbun itu bersifat keburukan. Contoh, ketika memandang seorang tadi dengan dosa yang dilakukan. Dosa ketika dia lakukan dosa, ketika dipandang bahawa itu adalah ciptaannya Allah, maka itu jadi elok kan jadi buruk. Jadi elok kan jadi buruk. Jadi elok kan jadi buruk. Jadi buruk apa? Ketika dipandang tu daripada Allah, semuanya elok. Ketika dipandang buruk tu daripada dia, buruk. Itu. Kasbun tu dia yang lakukan, buruk itu tu. Faham? Ketika dipandang pada sudut yang menjadikan tu Allah, maka apa saja yang diciptakan oleh Allah semuanya baik. Kenapa? Karena semuanya ada masalah. Dan semuanya ada apa ni? Masalah kepada hamba, maksudnya. Ada kebaikan kepada hambanya. Lalu jangan pandang buruk yang dilakukan suatu orang tadi itu adalah keburukan yang mutlak kepada orang tadi. Tak semestinya, karena kemungkinan orang tadi buat buruk, rupanya Allah Ta'ala jadikan itu sebab kepada untuk dia jadi baik. Boleh? Jadi kalau dipandang pada sudut itu adalah ciptaan Allah, maka ianya baik. Tidak ada suatu pun yang jadikan Allah Ta'ala tadi, melainkan semuanya adalah perkara yang sudah tentu mempunyai masalahnya kepada hamba. Tapi kalau dipandang pada sudut kasbun kita yang lakukan, maka dia jadi buruk. Boleh? Maka sudut pandang tersebut membezakan kedudukan redha seorang tersebut terhadap qada dan qadar Allah. Maka kerana itulah tidaklah seorang arif billah itu akan berharap dengan amal soleh kerana mereka tidak memandang bagi diri mereka yang melaksanakan amalan. Dan ini arif billah, mereka tak pandang dengan amalan mereka, bahawa kami yang melakukan amal. Ketika mereka tidak pandang amal, maka mereka tidak akan berlaku kekurangan dan tidak akan berlaku kegelinciran. Tidak akan berlaku hilang harapan ketika berlaku gelincir. Betul kata min alamatil i'timad, min tab'id. Maksudnya sebahagian daripada tanda seseorang tadi berpegang dengan amal, nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Dia akan rasa kurang ketika mana berlakunya, akan berlaku kurangnya harapan ketika berlakunya kegelinciran. Sebab dia rasa amalan tu dia yang buat. Tak faham? Jadi kalau kata contohnya dia na'udzubillah min zalik, melakukan perzinaan. Na'udzubillah. Arif billah ketika mana kalaulah berlaku kepada mereka, baik mustahil tak berlaku kepada arif billah dengan perkara tersebut, tidak mustahil. Hadza amrun mungkin, kata ulama. Al-Imam Qushairi bila ditanya kepada beliau, adakah mungkin para awliya arif billah ini melakukan dosa? Kata Al-Imam Al-Qushairi, Abul Qasim mengatakan bahawa ada amrun mungkin. Perkara itu mungkin. Mungkin maksudnya pada akal tidak terhalang untuk menyebutkan ataupun mengatakan demikian. Walakinnahum mahfuzun. Tapi mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahfuz, dijaga. Mereka awliya arif billah tidak maksum. Tapi dia mahfuz. Yang ini cepat kembali kepada Allah. Tamam. Jadi kalau itu kata, kalau berlaku kekurangan dalam ketaatan atau ketika berlaku kegelinciran, ini kerana yang dipandang kesemuanya daripada Allah Ta'ala semata. Jika dipandang daripada Allah semata-mata perkara tadi datangnya daripada Allah, maka mereka tidak akan putus harapan tadi. Karena semuanya daripada Allah. Dia yang memberi, dia yang menghalang. Dia yang meninggikan, dia yang merendahkan dan menurunkan. Sebahagian lagi di kalangan muslimin berpandangan bahawa faedah amal soleh itu dapat meningkatkan kedudukan serta masuk ke dalam syurga dan istana-istananya. Ini menyebabkan kelompok ini gembira dengan melakukan amal soleh serta berpegang dengannya. Mereka yang melakukan demikian adalah kelompok salik, iaitu yang berjalan menuju Allah. Golongan salikin ini para salik ilallah ini adalah juga mendahulukan al-khawf. Maka ini akan mendahulukan khauf daripada raja, iaitu mendahulukan takut daripada harap. Ketika terselamat mereka, hingga terselamat mereka daripada azab dan aman daripada dihisab. Maka lazim bagi kelompok yang mendahulukan ketakutan daripada pengharapan akan berlaku kekurangan berharap ketika berlaku kesilapan dan kesalahan dan kegelinciran. Itu kata Syekh Muhammad Mustafa Abu Laila, pada zaman yang mencabar ini, zaman yang banyak berlaku kepincangan, kurangnya amanah, lemahnya keimanan, maka dituntut untuk beramal dengan jalan para salik ini. Jadi kena ada lebih dengan janibul khauf, kena ada takut juga. Jangan raja saja. Kita bukan arif billah. Jangan kata takut nanti
dia bukan jadi orang panggil orang yang takut dengan maksiat, takut dia berwenang dengan maksiat. Kononnya dengan katanya ana la a'tamid 'ala al-amal. Nah, saya tidak beriktimat dengan amal. Semuanya Allah Taala jadikan. Nah, padahal sepatutnya kalau ketika mendapat jalan arif billah tadi, maksudnya kamu kena letakkan kesemuanya daripada Allah, maka kamu kena jaga kerana hak kamu dengan Allah beribadah kepada Allah. Sebab tu ada seorang hamba Allah Ta'ala, ketika mana muridnya diberikan dengan kasyaf, dibukakan pandangan mata hatinya, dia nampak di aras, di lauh mahfuz, dibukakan kepadanya ilmu, dan nampak kitab ditulis nama gurunya dalam catatan orang-orang yang dicelakakan oleh Allah. Mimpak guru dia esok. Guru tanya, macam mana hal kamu? Maka kata dia, tuan guru, saya nak cerita satu benda, tapi nak cerita benam tak tahu. Bila dia sebut balik, dia kata, semalam saya dibukakan oleh Allah hijab, dan saya nampak lauh mahfuz, dan saya nampak nama tuan guru ditulis di dalam golongan orang-orang yang dicelakakan. Tuan guru dia berubah tak muka tu, tak biasa. Dia kata apa? Saya telah tengok yang tu 20 tahun yang dulu. 20 tahun dulu lagi saya dah tengok dah perkara tersebut. Habis itu, saya nak buat macam mana, kata dia. Saya dituntut untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bukan untuk saya nak gelincir dengan sebab bila tengok nama saya di situ, terus saya tinggalkan ibadah, terus jadi jahat. Tak. Adalah sya'nul 'abd. Hamba melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah kepada dia. Saya diperintah untuk ibadah kepada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi kalau Allah catatkan saya di mana, saya redha dengan perkara tersebut. Kerana Allah yang tentukan. Bukan hak saya untuk saya nak masuk syurga, kan nak masuk neraka, kan nak jadi orang yang sa'id, kan nak jadi syaqi, kan? Allah yang tentukan. Ada sya'n arif billah. Azid. Jadi saya tengok betul-betul dulu lagi. Saya dah tengok dah nama saya, memang tahu dah duduk di situ. Tapi saya nak buat macam mana? Saya nak kena tinggalkan kehambaan kepada Allah. Nah, bukan tu apa dia kerja saya. Kerja saya adalah melakukan ibadah kepada Allah, dan saya teruskan ibadah. Ini guru murabbi, ya, Azid, yang menunjukkan kepada kita jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu kena baca kisah para salikin, kisah para salihin, untuk tahu macam mana mereka bergerak jalan kepada Allah. Jadi kalau kita tengok di sini, maksud Al-Imam Ibnu Athaillah dalam hikam ini adalah memberikan semangat kepada para salikin untuk terus melakukan amal tanpa bersandar kepada amalan tersebut. Dia nak bagi perjalanan ni, sebaliknya hanya bersandar kepada limpahan kurnianya rahmat Allah Ta'ala, dan sekali-kali beliau tidak maksud untuk seseorang tersebut meninggalkan ibadah. Tak. Dan juga untuk melakukan maksiat lebih jauh lagi. Tak. Bagaimana mungkin beliau maksudkan demikian, sedangkan beliau, yakni Imam Ibnu Athaillah sendiri, adalah termasuk di kalangan waliullah yang agung, qutbuz zaman, yang hidupnya sepanjang hidupnya dipenuhi dengan amal, ibadah, menulis, mengajar, mendidik, mentarbiyah para muridin, ya. Dan beliau sempat bertemu dengan Imam Abu Hasan Syadzili, tapi banyak berguru dengan Abu Abbas Mursi. Wah, dia sempat bertemu dengan Imam Abu Hasan Syadzili, sempat. Tapi dia banyak berguru dengan Al-Imam Abu Abbas Mursi. Lalu dia menisbahkan dirinya kepada Sidi Abu Abbas. Dan beliau bertariqah Syadziliyah. Dan Imam Ibnu Athaillah juga memaksudkan, maksud di sini adalah memberikan panduan kepada para salik agar tidak bergantung harap kepada amalan yang dilakukan, sebaliknya hanya berharap kepada limpahan kurnia Allah, dan tidak akan putus asa daripada rahmat Tuhannya, bahkan segera kembali kepadanya dan bertaubat kalau dia melakukan dosa. Maka hikmah ini hakikatnya adalah memberikan panduan kepada para salikin, nah, untuk mereka meningkatkan perjalanan mereka sampai ikut jalan para arifin, yakni arif billah. Ada ajaib hikam Ibnu Athaillah. Al-Imam Ibnu Athaillah menyusun terlebih dahulu sifatnya arifin. Bukannya disebut sifat musalikin, sifat arif billah. Karena sifat arif billah adalah berlawanan dengan sifat tadi. Kalau orang yang biasa salikin ni, dia akan nuqsan raja' inda wujudiz zalal.
akan hilang pengharapannya, kurang harapannya ketika berlaku kegelinciran. Maka nak maksudkan oleh beliau, arif billah adalah orang yang tidak beriktimad dengan aman, tak berpegang dengan aman, dan mereka tidak rasa kurang pun sikit pun pengharapan ketika berlakunya kegelinciran. Keyakinan mereka tetap kepada Allah. Kalau keyakinan kita tetap kepada Allah, tu baru tu dah sampai dah, masuk dah dalam perjalanan para arif. Contoh, macam saya sebut pagi tadi, waktu ketika pengajian, seorang ketika meniaga, waktu hari ini untung, esok rugi, dia rasanya mana? Kalau dia sama aja, semalam pun rezeki daripada Allah, kata dia, hari ini pun rezeki daripada Allah, alhamdulillah, maka insyaAllah dia telah berada pada makam yang tinggi pada waktu tersebut. Tapi kalau hari ini untung, seronok, esok rugi, dia rasa lekeh, aduh lemah tu lah, awak yang rugi hari ini. Maksudnya dia masih lagi apa dia? Nuqsanul raja' inda wujudin zaman. Macam tu dia punya perbandingan dia. Jadi seolah-olah dalam hikam ni Imam Ibnu Athaillah ingin kita menjalani jalannya arifin. Jadi ali himmatak, maksudnya tinggikan himmahmu, jangan jadi lekeh, ikut jalannya mereka. Salam macam tu. Dipaham tak? Jadi kalau kata di sini disebut, mengapa didahulukan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikam beliau dengan menyebutkan maqam para arifin, sedangkan yang sepatutnya dijelaskan mengikut peringkatnya, bermula dengan tertib sebagai salikin, kemudian meningkat kepada kedudukan seterusnya menjalani jalan para arifin. Patutnya ikut turutan susun. Tapi Imam Ibnu Athaillah syarah terus arifin. Maka jawapannya, beliau memulakan dengan menjelaskan perjalanan para arifin serta pegangan mereka bagi menjadikan seorang salik tersebut meniru perjalanan itu sehingga menjadikan perjalanan atau permulaan perjalanan mereka baik bagi mencapai kepada pengakhirannya yang bercahaya. Karena bidayatu al-musyriqah tadullu ala nihayati al-musyriqah, ataupun bidayah yang baik. Macam mana bahasa dia? Khairul bidayah tadullu ala khairin nihayah, ataupun bidayah al-musyriqah tadullu ala nihayatil musyriqah. Permulaan yang bercahaya juga akan menghujungnya dengan bercahaya. Boleh faham? Maka Al-Imam Muhammad Khalil Khatib rahimahullahu ta'ala mengatakan, bukan Khalil Khatib ke Khalil Khatib? Khalil Khatib ke Khalil Khatib? Khatib, disebutkan kata, naqsu raja'il abdi inda zalali alamatu istinadihi lil amali. Naqsu raja'il abdi inda zalali, Syekh Khalil Khatib dipanggil Syairul Rasul. Beliau ni guru besar juga di Tongtong, alim kabir Azhari. Dan ketika dia syarahkan, dia ada syarah hikam kecil, dan syarah hikam beliau ni menarik. Setiap habis satu bait, dia akan tulis syair untuk memahamkan hikam. Maka dia tulis apa? Naqsu raja'il abdi inda zalali alamatu istinadihi lil amali. Maka saya terjemahkan juga dalam bentuk syair. Kurang harap hamba ketika gelinciran, tandanya hanyalah bersandar amalan. Jadi kurang harap hamba ketika gelinciran. Ketika hamba tadi kurang harap kepada Allah ketika tergelincir dia dengan dosa, tandanya hanyalah bersandar amalan. Dan moga-moga kita dapat ambil manfaat dengan hikam yang pertama ini, dan kita dapat memahaminya dengan baik. Kalau tak jelas juga, nanti balik dengar balik semula, ulang lagi sekali, dua kali dan seumpamanya. InsyaAllah kita akan dapat faham dengan baik. Moga-moga kita dapat istiqamah terus sehingga selesai kitab yang agung ini. Saya mempelajari kitab ini dari awal, dan mu'azzam kitab ini dipelajari dengan Maulana Syekh Nusri Abdullah Ta'ala di Masjid Al-Ashraf. Dan bacaan hikam ketika itu dibaca oleh sahabat saya, Kiai Alimuddin daripada Indonesia sekarang. Ada madrasah pondok beliau, pesantren beliau di Indonesia, di kawasan Cirebon kalau tak silap saya. Dia ada buka di sana atau di Jakarta. Dan saya baca Syama'il, saya tukang baca Syama'il, beliau baca hikam, dan disyarahkan oleh guru kami Maulana Syekh Nusri Abdullah Ta'ala. Itu antara kelas-kelas permulaan kelas di Masjid Al-Ashraf selepas Jumaat. Jadi kami yang alhamdulillah
memulakan pengajian tadi dengan Maulana Syekh Isri hafizahullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Moga Allah muliakan Maulana Syekh Isri, Allah Ta'ala muliakan para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para guru yang lain. Setakat itu dulu, insyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan. Dan setiap Jumaat kita ada hadrah di Zawir ni. Majlis ni diadakan selepas hadrah, seperti mana Maulana Syekh Isri mengadakan majlis begini selepas hadrah. Jadi kita pun buat selepas hadrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.